Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya pada hari ini untuk sesi Sirah di dalam TikTok dibawakan khas oleh Muassis TV. InsyaAllah pada hari ini saya ingin berkongsi satu kisah berkenaan kejatuhan Baghdad yang sangatlah famous di dalam sejarah Islam. Seperti yang hadirin tahu, kejatuhan Baghdad ini disebabkan oleh kehadiran Mongol yang datang melanggar kota Baghdad ketika itu. Dan pada hari ini saya ingin mengupas tentang beberapa ibrah yang kita boleh ambil daripada pengajaran tentang kejatuhan Baghdad. Mengambil hadis Rasulullah SAW tentang penyakit wahan. Ramai yang tahu hadis ni, famous, di mana ketika itu Rasulullah bersabda, ada satu hari ini akan ada bangsa-bangsa dunia akan mengebuni orang Islam ni bagaikan makanan yang dia ditalam. Dan ketika itu sahabat bertanya, adakah ketika itu orang Islam ni sedikit? Ya Rasulullah. Rasulullah kata tidak, bahkan bagaikan buih. Sahabat pun bertanya, apa masalahnya sebenarnya? Dan Rasulullah menjawab, ketika itu orang Islam banyak penyakit wahan. Dan sahabat bertanya, apakah itu wahan? Wahan itu adalah penyakitkan cintakan dunia dan takutkan akhirat. Hadirin sekalian, dalam kisah Baghdad ini kita nampak efek wahai ni kepada satu tamadun Islam yang ketika itu menjadi rujukan kepada dunia dari segi keilmuan, dari segi keagamaan dan lain-lain. Abbasiyah ni banyak ilmuwan seperti Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Al-Jazari, Ibn Filnas, banyak kan? Tapi nak jadikan ceritanya, pengakhirannya tidaklah sehebat yang kita dengar itu. Ketika di mana ketika itu orang Islam lupakan akan tujuan hidup dia, iaitu sebagai hamba Allah dan khalifah. Dan ketika itulah orang-orang Islam telah disibukkan dengan harta. Hatta ketika itu khalifah itu juga sibuk mengumpulkan harta. Allah telah mendatangkan satu bangsa yang sangat hina sebenarnya, iaitu bangsa Mongol. Bangsa Mongol ni adalah bangsa Gaza, bangsa Babel, yang mana bangsa yang kita tahu dia tiada, orang cakap, sifat ketamadunan itu. Yang ketika itu yang dia tahu adalah expand territories, membesarkan kawasan mereka. Kaum Gaza ini adalah kaum yang hanya fokus kepada penguasaan sahaja, tanpa memikirkan sifat-sifat tamadun itu. Dan jadikan cerita, di bawah pimpinan Hulaguhan ketika itu, kaum Mongol ini, bangsa Mongol ini telah datang menyerang Baghdad ketika orang Islam ketika itu sibuk dengan harta. Dan bila jatuhnya Baghdad, banyak benda yang terjadi. Sungai Euphrates telah menjadi hitam. Kenapa? Semua buku-buku dalam Batul Hikmah telah dicampak ke dalam laut, ke dalam sungai. Maafkan saya, sungai. Sehingga menjadikan hitam disebabkan dakwah itu. Malah dikatakan kota-kota Baghdad telah berlumuran dengan darah berwarna merah akibat pembantaian orang-orang Muslim beramai-ramai. Muslimah-muslimah telah dirogol. Para lelaki dan para pemuda telah dibunuh ketika zaman itu. Dan sangat menjadikan adalah sebenarnya satu perbualan yang orang cakap popular bila kita sebut pasal kejatuhan Baghdad, iaitu ketika khalifah ketika itu, Khalifah Al-Mu'tasim, berkonversasi dengan Hulaguhan. Ketika itu khalifah tersebut telah dikurung dan berasa lapar, dalam penjara, lapar kan? Dan dia meminta makanan dengan Hulaguhan. Nak jadikan ceritanya, Hulaguhan memanggil tentera untuk mengambil semua harta rampasan dan meletakkan di hadapan khalifah ketika itu. Khalifah terdiam. Apa kata Hulaguhan? Hulaguhan kata, bukankah ini benda yang akan melindungi kau? Tersentak khalifah ketika itu. Di hadapannya adalah emas yang tak akan dapat membantu dia. Harta-harta yang kumpul tak dapat bantu dia.
Di sini kita dapat lihat kan, Allah datang menegur orang Islam ketika itu, bahawa kembalilah kepada Allah. Hanya Allah yang membantu kita. Islam ni bukan sebab pasal kuantiti, tapi dia sebab pasal kualiti. Sejarah tak nak membuktikan kuantiti tu tak membantu apa-apa pun. Perang Badar 300 lebih melawan dengan lebih kurang dalam 1000. 300 mengalahkan 1000. Banyak lagi ketika pertempuran Manzikert di antara Sultan Absalan dan juga Empire Byzantine. 40 melawan 80. 80 tewas. Sultan Absalan menang. Yang penting adalah apabila orang Islam ni tahu tujuan hidup dia, Allah pasti memuliakan dia. Ketika Abbasiyah lupa akan tujuan hidup, Allah telah menggantikan mereka dengan satu lagi bangsa lain yang akan memuliakan Islam ni kembali, iaitu Osmaniyah. Oleh itu hadirin sekalian, hindarlah kita daripada diri kita daripada penyakit wahan yang sebenarnya sangat bahaya untuk kita sebagai orang Islam. Wahan ni lah punca kita dihinakan sebenarnya. Dihinakan secara jelas ataupun tak jelas. Tapi yang penting, wahan ni lah yang melemahkan kita, yang memecah belahkan kita orang Islam pada hari ini. Oleh itu, itulah ibrah yang kita boleh ambil dari kisah kejatuhan kota Baghdad ini kepada kita, agar kita dapat mempelajari tentang kejatuhan tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Itu sahaja daripada saya pada hari ini. Jazakallahu khairan katsira. Dan jangan lupa klik link description di bawah untuk mengetahui lebih tentang maklumat tentang Muassis. Klik link di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan like juga video ini.